Okey, soalan nombor 3. Syarikat Bagus Berhad menjalankan perniagaan membekalkan peralatan sukan. Syarikat memerlukan modal untuk mengembangkan perniagaan. Pada 16 November 2019, Syarikat Bagus Berhad telah menerbitkan 6 juta unit share biasa pada harga RM1 se-share. Okey, so yang ini untuk share biasa. Share biasa. Kemudian 20 November. Okey, kat sini sebenarnya dia ada typo bukan 500,000 unit tapi dia 2.5 juta. So awak tambah 2 kat sini. Okey, 2.5 juta. 2.500.000 tambahkan 2 dekat sini. Dia bukan 500,000 saja, dia 2.5 juta sebenarnya. Ada 2 kat sini, dia tertinggal. Kemudian 2.5 juta unit diharapkan dengan 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share kepada orang awam. So yang ini sampai ke sini adalah untuk share keutamaan. Okey. Pada 30 November 2019 semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Tengok tak? Tengok soalan nombor 2 tadi. Nampak ini yang saya cakap tadi. Dilanggan dan berbayar penuh. Yang ini dia yang soalan nombor 2 ni baru terbit je. Belum lagi berbayar. Okey. Kemudian oleh kerana prestasi amat menggalakkan, pada 30 April 2020, syarikat telah mengisytiharkan bayaran dividen interim kepada pemegang share keutamaan dan share biasa. Okey. So yang share biasa ni 5% punya. Okey. 5% ni share biasa punya. Share keutamaan berapa peratus dividen interim dia? Berapa? Kalau 5% ni share biasa punya. 5% ni share biasa punya dividen interim dia. Kalau share keutamaan berapa? Ni. Inilah dia punya peratus dividen interim bagi share keutamaan. Nampak ni? 8% share keutamaan. Selalunya untuk share keutamaan mesti ada angka 8% kat sini. Share biasa tak ada. Share biasa tak ada. Yang ada peratus yang dibagi terus adalah share keutamaan sahaja. Okey, so kalau diminta kira dividen interim, ambillah kat atas ni. So ini adalah 8% punya. Okey, share keutamaan 8%. Okey, 5% untuk share biasa. Kemudian pada 31 Julai 2020 telah mengisytiharkan dividen akhir. Ni dividen interim, ni dividen akhir. Sebanyak 8% selepas keuntungan syarikat diumumkan. Okey, so soalan minta awak anda dikehendaki menghitung modal diterbitkan dan membayar penuh. Kemudian hitung dividen interim share biasa. Kemudian dividen interim 8% share keutamaan, dividen akhir 8% share keutamaan. So kat sini kalau dividen interim awak kena kira dua-dua. Dividen akhir awak kira satu saja untuk share keutamaan. Kemudian awak kena rekodkan akaun permohonan dengan akaun modal. Okey. So, tapi ni nanti cikgu cakap untuk soalan nombor 2 ni lah. Okay, kita buat dulu soalan yang pertama ni. Okey. So, kita tengok kat sini. Soalan nombor 3. Okey. So, awak kira dahulu modal diterbitkan dan berbayar penuh ni. Satu. Okey. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey. Bila ni awak kena kira satu-satu dululah. Share biasa berapa, share keutamaan berapa. Okey, dia bagi kat sini share biasa dahulu. So kita kira untuk share biasa sama dengan berapa dia punya bilangan terbitkan? 6 juta. So 6 juta darab RM1.50. Okey, so dia dapat berapa? 9 juta. 123. Kemudian share keutamaan pula. Share keutamaan. Okey, 2.5 juta. 3. Okey, 2.5 juta diharapkan dengan
Share dia adalah RM2. So 2.5 darab dengan RM2, 5 juta. Okey. Okey Kak. Lagi bagus awak guna kalkulator lah. Sebab awak ni kadang-kadang pandai-pandai congak pun tersalah congak juga kan. So kira juga dengan kalkulator nak confirmkan. Kiralah confirmkan jugalah Darab 2. Dapatlah betul lah 5 juta kan. Okey. So bila dah kira ni, jangan lupa totalkan. Mana kemarin situ? Totalkan 9 juta tambah 5 juta berapa? 14 juta. Okey, so awak asingkan macam ni. Share biasa berapa, share keutamaan berapa. Kemudian jumlahkan. Okey, buatlah tajuk kat sini. Awak dah tulis modal diterbitkan dan berbayar. Okey, sama ada kat atas ataupun kat bawah ni lah. Okey, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, dividen interim biasa. Okey, yang kedua, dividen interim biasa. Dividen interim biasa. Okey. Share biasa. Astagfirullahalazim. Okey, so tadi berapa? Dividen interim untuk share biasa adalah 5%. Okey, 5%. So, kirakan sahaja. Kita ambil tadi. Ni yang tadi. Ni. Share biasa kita adalah 9 juta. Awak ambil saja. Ambil je 9 juta. Darabkan dengan 5%. Awak ambil je yang atas ni yang awak dah kira tadi. Okay, sebab nanti rumus kat sini pun bila awak nak cari dividen interim, rumusnya adalah modal diterbitkan dan bayaran penuh, darabkan dengan harga se-share, darabkan dengan peratus dividen. So kan tadi kita dah kira modal diterbitkan dan membayar. So ambil je yang atas ni. Senang ke jawab. Okay, ambil je yang atas ni, darabkan dengan 5%. Okay. 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Darabkan dengan 5%. 450,000. 450,000. Okay. Betul, dah selesai. Oh, tak nampak. Sorry. Gitu. Okay. Okay, kemudian okay, ni dah selesai. Kita tengok pula yang soalan yang ketiga. Dividen interim 8% share keutamaan. Okay, so ingat kalau share keutamaan kita kena ambil kira tempoh. Okay, share biasa tak ada tempoh. Share keutamaan saja. Okay, so kita macam biasa kita ambil saja yang 5 juta ni. 5 juta. Darabkan dengan 8%. Darabkan dengan tempoh. Okey, macam mana kita nak kira tempoh? Tengok kat sini tempoh dia. Okey, dividen interim dia bayar pada 30 April. Okey, dia bayar pada 30 April. So kita tengok start bila. Okey, dia dilanggan semua pada 30 November. Okey, 30 November. So awak kena start pada bulan 12 lah. Okey, tengok semua share telah dilanggan. Okey, start daripada sini lah. Okey, 30 November ni jangan kira terus kepada bulan Disember. Okey, bulan Disember bulan 12 kan? Bulan 12, 1, 2, 3, 4. So 5 bulan. Okey, ni sebulan November. Sebulan November kita tak masuk terus ke bulan Disember. 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. So 5 bulan. So kita darabkan kat sini 5/12 bulan. Okey. So kita darabkan 2, 2, 3. 8% darabkan dengan 5/12. Okey. So dapatlah RM166,666.60. Kita ambil lah sen punya 67 sen. Okey. So kat sini ada jawapan kan. Jawapan dia salah ni salah. So, kita ambil jawapan kita yang ini.
Berapa tadi? 666.67 sen. Jangan salin semua je, nanti saya salah dah. Ambil lah yang ambil 2 tempat titik perpuluhan saja. Okey, so macam ni. 5 bulan. Yang 12 sampailah bulan 4. Kemudian yang keempat, dia minta awak kira dividen akhir pula. Dividen akhir 8% share keutamaan. Okey, so sama juga sebab share keutamaan dia dah bagi kat sini 8%, ni 8%. Dia punya ni tadi 5 juta. Daratkan 8%, daratkan tempoh. Tempohnya kita tengok dividen akhir dia bayar bila? 31 Julai. Telah mengisytiharkan dividen akhir. Okey, so 31 Julai. Okey, kita nak start daripada mana? Start daripada bulan 5. Sebab tadi kita punya dividen interim berakhir pada bulan April. So, bila kita nak start selepas tu, untuk dividen akhir, kita akan start pada bulan 5. Okey? Daripada sini pula. Okey? Macam ni. Kalau cikgu buat garis tempoh tu. Okey, seperti ni lah. Okey. Ni waktu dia terbit. Dia terbitkan 16 November 16 adalah untuk share biasa. SBS cikgu tulis share biasa. Kemudian dia terbit untuk share biasa pula adalah November 20. Share keutamaan. Kemudian pada November 30 bayar. Okey, dihilangkan dan berbayar penuh lah. Okey, kemudian pada ini dividen interim. Okey, dividen interim. Yang ini pada tarikh 30 April. Yang ini untuk share biasa dan juga share keutamaan lah. Okey, kemudian pada 31 Julai ini dividen akhir. Okey. So, bila kita tengok kat sini, daripada start sini sampai ke sini adalah 5 bulan. Okey, jangan kira 30 November ni, kira lah start pada bulan Disember. So, Disember ke sini adalah 5 bulan. 5/12. Okey, daripada sini pula, start pada bulan 5 pula. 5 sampai bulan 7 berapa? Bulan 5, 6, 7. So, 3 bulan. So, macam tu. Nampak tak? Cikgu zoom. Wah, gitu. Okey dah. Okey, so kita kira tempoh je kat sini 3/12. Okey, so kita darabkan. 5, 2, 3, darabkan dengan 8%, darabkan dengan 3/12. So, dapatlah 100,000. Okey dah. Dah selesai dah soalan nombor 1. Okey, 31. Okey, kita buat pula untuk soalan yang kedua. Okey, dia minta awak merekod akaun permohonan dan juga akaun modal. Okey, kat sini untuk yang ini, untuk merekod ni dia ada 2. Sama ada dalam bentuk jurnal am ataupun bentuk T. Okey, macam mana kita nak tahu kena buat bentuk jurnal am ke bentuk T? Tengoklah kat sini, bila dia kata kat sini jawatan bergu. Jawatan bergu jurnal am lah. Okey. Kalau minta dalam, kadang dia terus tulis jurnal am. Okey. Lepas tu lagi satu pula yang ini, untuk soalan yang ketiga ni, merekod akaun permohonan. Bila dia kata ayat macam ni, akaun permohonan, akaun modal, maknanya awak kena buat bentuk T. Okey. Takkanlah daripada sini nak pindah ke bentuk T tak tahu lagi. Tak apa, nanti cikgu ajar. Okey, so kita buat daripada sini. Soalan yang kedua. Okey, yang kedua. Ni. Untuk kita rekod permohonan share biasa. Macam mana kita nak rekod?
bentuk T. Tadi ingat tak apa benda yang kita ni? Cikgu conteng kat sini lah Debit, kredit. Debit, kredit. Apa tadi? Polis mencari black, pink. Polis apa? Polis apa? Permohonan. M apa? Modal. B apa? Bank. B apa? Permohonan. Okey? Macam tu. Jadi bila awak kena rekod akaun permohonan ni, dan soalan ni pun dia dah kata berbayar. Jadi bila soalan ni dah kata berbayar, awak kena rekod dua-dua ni sekali. Situasi yang pertama dengan situasi yang kedua. Dua-dua ni. So awak kena buat dua-dua ni dalam bentuk T. Okey, so kita buat dahulu akaun permohonan share biasa. Akaun permohonan share biasa. Okey. Kemudian akaun permohonan share keutamaan. Okey. So kita rekod dulu yang rekod yang terbitan ni. Ini kan terbitan. Ini terbitan. Yang ini dibayar. Ataupun wang diterima lah. Okey. Okey gitu. Okey, kita rekod dulu yang terbitan ni. Okey, terbitan ni debit permohonan, kredit modal. So debit permohonan, kita buatlah sekali yang modal ni Senang. So akaun modal share biasa. Kemudian akaun modal share keutamaan. Okey, sudah kita dah sediakan bentuk T tu siap-siap. Okey. Kemudian okey, kita rekod dulu yang terbitan ni. Debit permohonan, kredit modal. Okey, so ni debit. Debitkanlah permohonan. Lepas ni dah kata debit permohonan. So debitkan dia. Ingat lagi tak? Debit, kredit, debit, kredit. Debit, kredit. Tak nampak rupanya. Astaghfirullahalazim. Kenapa tak cakap? Okey, cikgu dah atas sikit. Okey. Okey, debit, kredit, debit, kredit. Bila dah kata kat sini debit permohonan, so debitkanlah. Debitkanlah berapa dia terbit tadi. Untuk share biasa, kita buat share biasa kan. Ini tadi kita dah buat kan. Share biasa November 16. So 2020 November 16. Nak tulis apa pula butiran ni? Alamak, lupalah. Tengoklah kat sini apa pasangan dia, apa bergu dia. Inilah bergu dia, permohonan dengan modal. Permohonan dengan modal. Modal dengan permohonan. Okey, so kat sini permohonan, modal, share biasa. Nak letak berapa? Tengoklah berapa diterbitkan tadi. Share biasa kita 9 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. Kemudian rekod pula modal untuk share biasa. Kredit modal, kredit. So kita kreditkan dia. 2020 berapa tadi? November 16. Apa nak butiran dia? Apa butiran dia? Tengoklah ni. Inilah dia. Inilah bergu dia. Permohonan dengan modal. So bila kat sini modal, sini permohonan. Permohonan. Ni panjang ni, permohonan share biasa. Okey, permohonan share biasa. Berapa? 9 juta. 1, 2, 3,
2, 3. Angkanya mesti sama 9 juta sini pun mesti 9 juta. Okey. Bila awak tengok, sebab kita depends pada soalan lah kan, berapa dia terbitkan tu. Okey, kita rekod pula untuk keutamaan sama. Berapa tadi tarikhnya? November 20.